Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Malajatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung kitab kita, keadaan orang yang tidak membayar zakat pada hari kiamat. Pada siri sebelum ni kita ada cerita berkaitan dengan kelebihan orang mati syahid, dan malam ni pula berkaitan dengan ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat nanti di akhirat. Kata Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Saleh Zakwan telah khabarkan pada kami bahawa beliau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesiapa pun yang mempunyai emas dan perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya seterika api yang dinyalakan di dalamnya neraka Jahannam. Lalu disetrika di sisi dahinya, sisinya, dahinya dan belakangnya. Setiap kali setrika itu menyejuk, ia akan dipanaskan dan disetrika lagi. Demikian berulang-ulang selama 50,000 tahun sehingga perkara diputuskan. Sehingga itu, setelah itu barulah dia melihat jalan keluar, adakah ke syurga ataupun ke neraka. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak terkecuali pada pemilik unta yang tidak membayar zakat untanya, termasuk juga kewajipan memerahnya ketika dia dibawa ke tempat minum. Maka pada kiamat kelak orang itu dilentangkan di tempat yang rata supaya dipijak oleh unta yang paling besar dan gemuk, sehinggalah anak-anaknya yang paling kecil sekalipun semuanya memijaknya dengan kuku serta menggigitnya dengan gigi yang tajam. Setiap kali yang pertama lalu, datang pula lain yang menginjak. Begitulah hal keadaan berlangsung hingga perkara tersebut selesai. Pada suatu hari sama dengan 50,000 tahun. Setelah itu barulah dia dapat melihat jalannya, adakah ke syurga ataupun neraka. Lalu baginda ditanya pula, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika lembu dan kambing pula bagaimana? Maka jawab baginda, ya, tidaklah pemilik lembu dan kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan dilentangkan di tempat yang rata, dipijak oleh lembu dan kambing dengan kuku mereka yang tajam dan tanduk-tanduknya, dan ditanduk dengan tanduknya. Ternakan itu semuanya tidak ada yang bertanduk berpusing ke belakang ataupun patah, bahkan tidak ada yang bertanduk. Apa yang pertama lalui diikuti pula yang kedua dan seterusnya, sehinggalah perkara tersebut diputuskan sehari di dunia sama juga 50,000 tahun di dunia. Setelah itu barulah diputuskan jalan keluar sama ada syurga ataupun neraka.
Maka baginda ditanya, kalau kuda bagaimana? Kuda ada 3. Kuda dosa, kuda sebagai dosa, sebagai keperluan atau sebagai pahala. Adapun kuda dosa adalah orang yang memeliharanya kerana riak, megah dan bangga serta untuk memusuhi umat Islam. Maka orang itu kuda menjadi sumber dosanya. Adapun kuda keperluan adalah kuda yang dipelihara untuk agama, kemudian pemiliknya tidak angkuh, tidak lupa akan hak Allah dalam menggunakannya sebagai pengangkutan atau kenderaan. Maka kuda bagi orang itu adalah pakaian atau keperluan. Seterusnya kuda sebagai sumber pahala, iaitu kuda yang dipelihara untuk membela agama dan kepentingan umat Islam di kebun dan di ladang. Maka apa yang dimakan di dalam kebun tersebut diluluskan pemilik kebun kebajikan sebanyak apa yang dimakan kuda itu. Bagi pemilik kuda dituliskan kebajikan sebanyak najis tahi kencing kuda itu. Apabila kuda terputus jadi terlepas, maka kuda itu lari jauh, dituliskan untuk pemiliknya kebajikan sebanyak jejak tapak dan tahi kuda itu. Setiap kali kuda itu melalui sungai, dia minum tanpa sengaja, diberi minum oleh pemiliknya, maka Allah tuliskan kebajikan bagi pemiliknya sebanyak yang diminum oleh kuda. Lalu ditanya, bagaimana jika himar, yakni keldai? Maka Nabi SAW menjawab, Allah tidak menurunkan apa-apa wahyu berkaitan dengan himar selain ayat yang pendek tetapi cukup, iaitu siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat pahalanya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasan pula. Hadis dia Imam Muslim 987. Baik. Dalam hadis ini, dalam hadis yang panjang ni, Nabi SAW memberi ancaman kepada beberapa benda, yakni beberapa benda yang perlu dikeluarkan sebagai zakat, sebagai rukun Islam yang keempat, dan orang tu dia gagal keluarkan duit zakat daripada simpanan atau ternakan dia atau wang-wang lain perniagaan dan sebagainya, maka beberapa azab yang telah disenaraikan oleh Nabi SAW. Suka saya bagi tahu dekat tuan-tuan, pada awal-awal dulu saya pernah cerita dah, perkara-perkara yang melibatkan ghaibiyat, perkara-perkara yang melibatkan uluhiyat, dan perkara-perkara yang melibatkan nubuat. 3 perkara yang melibatkan akidah. Pertama, ghaibiyat. Ghaibiyat ni benda yang kita tak nampak. Syurga, neraka, kubur, azab, siksa, nikmat, semua tu nama dia adalah ghaibiyat. Benda yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Kita hanya bersandarkan pada ayat Quran dan hadis Nabi SAW sahaja. Perkara kedua adalah perkara melibatkan uluhiyat, ketuhanan, sifat-sifat Allah. Apa sahaja berkaitan dengan akidah dan ketuhanan, dia termasuk dalam bab uluhiyat. Dan yang ketiga adalah bab berkaitan dengan an-nubuwat, nubuwah, kenabian, mukjizat nabi-nabi, tempoh hidup semua nabi atau apa sahaja berkaitan dengan nabi. Tiga-tiga perkara ini dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, mesti rujukan kita tu 2 sahaja. Sama ada hadis tu taraf dia adalah sahih, atau hadis itu taraf dia adalah hasan. Sama ada hasan li zati atau hasan li ghairi, tapi martabat dia itu boleh dijadikan sebagai sandaran dan hujah. Adapun hadis-hadis yang martabat dia dhaif dan ke bawah,
maka kita tak boleh jadi rujukan utama dalam bab-bab berkaitan dengan akidah terutamanya, sebab perkara ni memang 100% berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut, itu je kita dengar. Dan malam ni kita dengar beberapa aneka azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni menunjukkan pada kita bahawa beberapa benda, antaranya adalah berkaitan dengan barangan logam, emas, perak dan harta ternakan yang tak dikeluarkan zakat, menyebabkan pemiliknya disiksa sampai sehingga 50,000 tahun akhirat. Jika dihitung 50 tahun adalah sama juga dengan 18,250 hari. Jika dibandingkan dengan masa di dunia, satu hari di akhirat, 50,000 tahun di neraka sama 50 tahun adalah sama juga dengan 912.5 juta hari atau 2.5 juta tahun di dunia. Tempoh ni adalah bukan tempoh yang kita duduk saja. Tempoh ni adalah tempoh azab yang dikenakan. Maknanya berjuta, ratus puluh ribu juta tahun ni duk ada dalam keadaan susah, payah, api, azab dan siksa oleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab keengganan kita ni ambil berat berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan zakat, dan kita lalai untuk keluarkan zakat yang ada di dalam simpanan kita, maka itu antara azabnya Allah Subhanahu Wa Taala akan sedia pada orang yang tak bertaubat. Jadi zakat-zakat yang tidak dibuat pada sebelum-sebelum ini sama macam sembahyang, kita kena qada balik. Katalah contohlah zakat kita terlepas, kita tak bayar 2-3 tahun dah, dan kita pun tak tahu simpanan emas yang ada kat kita tu kena bayar zakat dan sebagainya, maka kita boleh pi, kalau mudahnya sekarang ni, pi kat PUZ Pulau Pinang, bagi tahu dekat PUZ, ini emas yang ada dalam simpanan saya. Saya nak tanya, kalau emas banyak ni, gram yang ada kat saya kena zakat ke tak? Dia timbang, dia kata kalau yang ni kena, setahun kena RM100 contohnya, atau setahun kena RM200. Maka kita dah 3 tahun tak bayar, maka kita boleh bayar pada PUZ tadi tu sebanyak RM600. Kita niat sebagai qada zakat kita, ataupun kita ganti balik zakat-zakat kita yang tak tertunai pada, ataupun yang kita tak laksanakan lagi, boleh ganti pada dia balik. Kita ada duit banyak mana? 300 ya, bayar dulu. Nanti kita ada duit lagi kumpul sikit, kita mai bayar lagi. Kerana Allah Ta'ala sebut, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada wang simpanan yang ada pada mereka sebagai zakat, ada 2 tujuan. Tutahhiruhum, untuk bersihkan duit mereka itu, dan membersihkan jiwa orang yang buat keluar zakat tadi tu. Jadi duit yang kita bagi tu sebenarnya dia bukan milik kita, dia milik orang. Allah Ta'ala sebut, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam duit mereka itu ada duit orang-orang yang minta atau orang yang terhalang daripada dapat apa yang hak mereka dapat. Jadi Islam ni dia agama yang bukan nak kira kita je senang, tapi kita ada ruang untuk fikirkan supaya orang yang miskin, orang yang susah, dia ada bahagian yang dia akan terima juga sebagai zakat dalam kehidupan dia. Cuma tuan-tuan, dalam bab berkaitan dengan zakat ini, kita ada orang tanya, Ustaz, saya ni mesti ke pergi bagi duit dekat PUZ zakat? Boleh tak kalau saya nak pergi bagi sendiri? Tuan-tuan, saya nak abang, kalaulah kita tahu ada sesiapa individu yang dia ada keperluan, contohnya adalah orang yang tidak duduk dengan kita sekali lah, contoh kakak kita, dia tak duduk di bawah tanggungan kita, ataupun abang kita, adik-beradik kita yang kita nampak dia susah, kita tahu dia struggle lepas pada Covid ni, dia bisnes tak apa ada, isteri tak kerja dan sebagainya. Maka bila kita tahu tahap kewangan dia,
kita boleh terus pi bagi pada dia amount yang kita ada. Tapi saya tak tahulah ustaz, saya nak cari orang pun tak pandai. Dia nampaklah macam susah, tapi tak tahulah susah ke tak. Dia nampak macam susah, tapi dalam bank ada 34,000. Kita pun tak tahu nak kata macam mana, betul ke tak betul. Maka orang-orang macam ni, level dia macam ni, tuan-tuan tak tahu boleh bayar tak boleh bayar, ambil duit pi bagi kat PUZ. Jadi orang yang ada biasa-biasa kita sekarang ni, mereka akan minta dengan PUZ duit, dan PUZ akan ada kriteria dia lah. Hang kena isi borang tu, hang kena isi ni, bok main ni, apa nama, apa bil TNB ke apakah, nak mengesahkan, maka dia bagi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, zakat kita di Pulau Pinang ni ada satu kita panggil skuad asnaf. Dia ada lori, dia ada van, nama dia adalah skuad asnaf. Jadi tuan-tuan yang nampak sesiapa yang susah, yang viral di Pulau Pinang, duduk di depan Maybank, makcik tu susah 2 hari dah tak makan, dengan anak kecil dia sekolah pun tak pi. Tengok dia ni dah jadi 2, dah jadi 3, tapi tiap-tiap pagi duduk depan ni, kita pejabat depan tu duduk tengok dia bawa anak dia tak sekolah ke. Boleh telefon pejabat zakat kita di Pulau Pinang ni, mereka ada skuad asnaf. Kalau tuan-tuan tahu rumah siapa-siapa di kampung kita yang susah, telefon. Bukan sahaja kita kena pi minta. Kita di Pulau Pinang ni, mereka akan bawa lori mereka, van mereka main. Dan setakat saya report, kalau malam, pagi sebelum Zuhur, insya-Allah mereka sampai. Ada beberapa orang kadang-kadang mereka WhatsApp saya susah macam ni. Saya kata kat dia, kalau betul hang susah, hang cuba hantar betul ke hang ni, IC hang dengan hang tu betul ke. So dia tegak gambar dengan IC, dengan muka dia lah, beberapa benda saya bagi tahu. Dia pun hantar semua maklumat. Okey, saya percaya. Saya pun apa yang ada kita bantu dulu malam tu, dan semua detail yang saya dapat tu saya akan forward pi ke salah seorang daripada pegawai zakat kita di Pulau Pinang ni, dan dia kata okey ustaz, terima kasih, esok pagi kami pi. Mula dia akan cek dulu dia ni dapat zakat ke tak. Ada macam-macam hantu ayak pun ada kok. Bila kita kata nak beritahu zakat ya, dia goyang lah. Dia kata kalau zakat tak payahlah, ustaz pun kedekut apa, dia marah. Rupanya zakat bagi dah kat dia. Sebab tu bila kita petik nama zakat, dia takut. Sebab JKM duk bagi zakat, duk bagi macam-macam duk bagi. Jadi dia duk main minta macam dia tak pernah dapat apa. Orang macam ni ada passion ke? Ada passion yang betul dia susah. Kita hantar nama semua, depa check dulu. Okey ustaz, depa ni tak ada dalam sistem. Okey, kami pi esok. Dan depa akan hantar saya gambar. Depa pi rumah dia, tengok dapur dia, tengok apa semua tu. Depa ambil detail dalam waktu terdekat. Biasanya kalau skuad asnaf ni pi, dia jalan pintas dan pantas untuk disalurkan bantuan. Dia tak tunggu mesyuarat yang besar-besar. Biasanya kalau ada sumbangan-sumbangan ni, mereka akan tunggu mesyuarat sekali-sekala. Jadi mereka bentang, jadi pegawai CEO dia akan luluskan lah. Tapi kalau benda yang melibatkan urgent, melibatkan bahaya, melibatkan nyawa, melibatkan susah yang segera, maka banyaklah yang banyak cepatlah mereka salurkan tu. Dan banyak juga syarikat-syarikat nasi kandak di Pulau Pinang ni. Beberapa nasi kandak yang viral satu ketika dulu, banyak zakat-zakat tu. Jadi dah kita rakam, saya tak bak lah kedai mana. Ada satu kedai nasi kandak di Pulau Pinang ni, dia tak bagi habak nama. Saya habak kat tuan-tuan jumlah dia banyak zakat. Dia dulu pernah viral sebelum ni. Saya kena belah-belah Tanjung ni lah. Orang ni kalau pi kat dia punya ramai orang. Pegawai zakat tu dia kata kat saya, Ustaz tahu dia banyak zakat apa? 60,000 dia banyak zakat Pulau Pinang ni. Nasi kandak punya zakat pun bukan biasa-biasa ya. Kasak-kasak juga dia buat turun pun. Jadi maknanya sumbangan tu ada. Jadi mereka pun tak larat simpan duit banyak-banyak. Mereka bagi banyak tu. Banjir lah apa semua. Tuan-tuan minta, mereka bagi Ada apa-apa program kita nak buat ke, atau benda-benda yang melibatkan terutama orang susah lah. Kalau saya di sekolah tu, tiap-tiap tahun, ujung tahun, mereka akan hantar apa? Mereka hantar borang untuk cari anak-anak asnaf, tulis saiz baju berapa, saiz kasut berapa,
Baik sekolah dia bagi, kasut sekolah dia bagi, kadang dia bagi baju terus. Dia bagi baju terus, dia tak bagi voucher pergi beli dah. Dia hantar main sekolah. Baju terus ke sekolah tu, jadi budak-budak tu boleh pakai setiap sesi persekolahan baru, dia akan pakai beg. Dia tulis zakat, asnaf dijagalah apa semua. Bahagian pendidikan, itulah antara yang saya nampak yang mereka ni buat. Jadi kalau kita rasa percaya, kita rasa baguslah PUZ ni, banyaklah benda dia buat, saya nak bagi kat mereka, boleh. Kalau tetap benda tak banyak Ustaz, saya ada RM13 je, tapi pejabat zakat pun tak padan kan, 13 saya bagi kat mak menakan saya lah, beli ayam sekor bagi kat dia, batang pun saya bagi kat dia duit zakat ni, ambil duit ni, hang buatlah apa pun, ni sebahagian daripada sumbangan zakatku. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Okey, hadis ni dia panjang dan ada beberapa syarahan-syarahan yang panjang berkaitan hadis ni. Saya nak tanda dekat situ dekat tuan-tuan. Saya nak cakap 2-3 benda yang agak penting pada berkaitan dengan berkaitan dengan korban pada kita pada malam ni. Saya WhatsApp pun ni dapat masalah. Saya duk ingat minggu ni minggu ketiga, rupanya minggu keempat. Saya tak ingat kata kuliah sini. Saya pun dah set untuk mesyuarat korban kat surau kat rumah. Saya mesyuarat lepas isyak. Lepas tu dapat WhatsApp, Ustaz jangan lupa kuliah malam ni. Allah, lupa kata ada kuliah. Rupanya minggu lepas, minggu ketiga, masa saya demam seminggu tu, masa tu yang tak ada kuliah tu. Tak apalah. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak buat satu perangai huduh sikit. Tak pernah orang buat ke tu. Perangai huduh ni saya harap saya tak buat lah pada siri akan datang. Nanti azan isyak lagi saya berhenti, saya mohon izin tuan-tuan, saya isyak dekat surau Bayu Tiara sebab mereka nak mesyuaratkan. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan untuk semai isyak sendirilah pada malam ni. Kali ni je tersilap tarikh. Jadi insyaAllah kalau guru-guru saya tahu buat perangai aku ni, dia marah, dia tak bagi buat perangai aku tu. Jangan lompat-lompat, tak semayang orang tunggu kita kan. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, saya ada beberapa benda penting nak cakap sikit berkaitan dengan korban. Korban ni dia asal daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni dia ada benda yang dia sayang sangat adalah anak dia. Dia kahwin dengan isteri pertama Sarah, kemudian kahwin pula dengan isteri kedua nama dia Hajar. Hajar dapat baby lah, baby pertama nama dia Ismail alaihissalam. Ketika baru pantang baby pertama, diarahkan oleh Allah tinggal di tempat yang Allah sebut biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, tempat kosong, tak ada apa, padang pasir. Sumber nak hidup tu tak ada, sumber mati banyak. Nak hidup ni kedai tak ada, 7-Eleven tak ada, kedai roti tak ada, roti canai tak ada, air tak ada, karen tak ada, elektrik tak ada. Tambahan pula dia baru pantang baby pertama. Pantang anak pertama ni, isteri kita, kalau baby pertama ni kita hantar balik rumah mak lah. Mak seronok cucu pertama ni nak jaga yang tu yang ni, nak tungku perut, nak blender apa daun buah teh kepala, buah teh perut, macam-macam lah, air herba segala mak nikah nak mandi semua ni. Semua tu tak ada dalam kamus sejarah Hajar alaihissalam kerana arahan Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim tunjuk sayang dia kepada Allah lebih kepada anak dan isteri dia. Setelah hampir beberapa tahun ditinggalkan, kemudian datang balik Nabi Ibrahim, ujian kedua pula, maka Allah arahkan supaya sembelih anak dia. Maka itu pun berjaya. Nabi Allah Ibrahim tunjuk kata antara sayang Allah dan sayang anak dia, menang sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak dia pun anak yang baik, terima untuk disembelih. Akhirnya tak disembelih lah. Bukan Allah nak darah Nabi Ismail tu, yang Allah nak tu adalah ujian, nak tengok siapa hebat. Biasalah Nabi-Nabi ni, dia dekat diri dengan Allah, lebih banyak ujian, lebih tinggi martabat dia. 5 Nabi Ulul Azmi yang sangat teruk kena belasah oleh umat dia, mereka menjadi exco tertinggi para anbiya, nama mereka Ulul Azmi. Dalam 5 paling teruk kena tabur dengan umat dia, Nabi SAW. Disebabkan kena teruk, maka Allah angkat Nabi ni jadi Habibullah, kekasih Allah. Konsep Allah tu tak sama dengan kita lah.
Kita sayang kucing, kita bagi makanan mahal dan sedap, jaga dia, tidur, bagi dia keistimewaan. Tapi Allah bila dia sayang, dia bukan belai selalu. Cara Allah belai sayang pada hamba dia adalah beri ujian demi ujian untuk meningkatkan martabat dia di akhirat. Maka hari ni tuan-tuan, benda yang Nabi Ibrahim sayang adalah anak dia. Benda yang kita sayang sekarang ni adalah kehidupan kita adalah harta wang ringgit kita lah. Maka salah satu daripada cara kita nak tunjuk kata kita ni sayang kat Allah Ta'ala, maka dengan melakukan korban. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku berikan pada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Kautsar ni dua terjemahan dia. Satu, telaga Al-Kausar nanti di akhirat. Kita baca dalam kitab kita dah. Satu lagi, nikmat yang sangat banyak. Bila aku bagi ke hampa nikmat yang banyak, maka ada dua benda hampa kena buat, tanda terima kasih kat aku. Apa dia? Fasalli li rabbika. Hampa semayanglah pada Tuhan hampa. Wanhar, dan buatlah sembelih. Seolah-olah Allah bagi tahu dekat kita, tanda kata Allah kita nak terima kasih. Allah bagi isteri, Allah bagi suami, bagi anak, bagi kerja, bagi kereta, bagi rumah, bagi kesihatan, bagi mak mentua baik, bagi pak mentua baik, bagi jiran yang baik, bagi bos yang baik, bagi selamat perjalanan. Banyak benda Allah bagi kat kita. Hampa nak terima kasih kat aku? Boleh. Hampa cuba buat korban. Maka korban ni hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad. Sangat-sangat dituntut. Saya ada ingat tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang tak ambil berat buat korban ni, sebab kita rasa macam korban ni tak penting. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, pertama, kita buat korban sebab ini adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim AS, sunnatu abikum Ibrahim. Yang kedua adalah cara kita nak terima kasih atas nikmat yang Allah beri pada kita. Yang ketiga, ia adalah jalan pantas dan pintas untuk kita memperoleh pahala ganjaran yang sangat banyak. Bila ditanya oleh para sahabat, qalu wa ma lana fiha, qala bi kulli sya'ratin hasanah. Kami dapat apa kalau kami buat korban? Maka Nabi SAW sebut, setiap bulu yang terdapat pada binatang korban itu akan diberikan sebagai ganjaran pahala. Saya dan tuan-tuan, kita dosa banyak. Saya dan tuan-tuan, kita pahala tak banyak. Ini korban dia dihadirkan oleh Allah, hadiah pada umat akhir zaman, supaya kita dapat pahala ganjaran yang sangat banyak. Nah tuan-tuan, ini sebagai satu peringatan yang baik pada kita. Maka 700, 800, 850, setakat saya duduk ronda masjid, 800, 850. Masjid kita berapa? 8. 8 lah. 8 murah. 8 ni antara yang murah. Masjid tuan-tuan, Masjid Jelutung, Masjid Sungai Tiram, semua duk main kot 8. Ini antara rate yang murah yang duk ada kat muka bumi ni lah. Jadi kita ni bukan tak ada duit 800. Ada, insya-Allah ada. Cuma kita tak ambil berat. Sebab apa kita boleh kumpul duit 1,100 untuk road tax kereta kita? Sebab kita ambil berat pada awal. Januari sikit, Februari sikit, kumpul sampai bulan 11 kita ada duit sejumlah untuk kita buat road tax kita tu. Sebab kita plan pada awal. Kita tak plan sebab kita tak rasa benda tu berat. Jadi kita rasa macam tak apalah, korban baik pihak, ada tak ada sudah. Kita rasa korban ni kita main bawa cucu kita, bawa anak kita, tengok orang sembelih, lepas tu ambil anak buah hati bau, tunjuk kat dia, lepas tu balik rumah, salim baju, tidur tengok drama. Tu kita punya hidup kita dengan korban lah. Tak mau lah, tahun ni tak mau tuan-tuan. Balik rumah bincang dengan isteri. Isteri kan menteri kewangan kat rumah, bincang dia, kita ada tak duit kita nak bawa keluar, rasa kena buat ni. Abang rasa kita kena buat lah korban ni. Kita ni duduk main-main ni, tak buat aku ni rasa kita kena buat. Ada tak duit apa-apa? Cari lah tengok, belakang almari ke, bawah tilam ke, selit-selit kat beg duit ke, kumpul-kumpul sikit, bagi cukup 800, tuan-tuan buat lah. Orang miskin kan lah, Rohingya, Burma semua pakai buat korban lah. Di kampung mereka pun mereka buat. Mereka duduk tak ramai pun, tapi semua orang buat korban.
Kita keliling kelalang masjid 4-5 ribu orang, 2 ekor. Malu orang ya. Jadi kita kena ambil berat lah tuan-tuan. Lebih banyak orang buat korban, lebih banyak kita boleh bagi ke orang. Kita pula kawasan kita ni tuan-tuan, bukan bukit antarabangsa Kuala Lumpur, semua B40 punya geng duk berselerak tahun ni. Jadi kita nak korban, nak bagi mereka lah makan. Kita ni tak dapat pun tak apa lah. Saya ingatkan tuan-tuan, ingatlah, kita main korban tak dapat pun tak apa, ada tak dapat sudah lah. Jangan sebab kita sampai orang miskin tak dapat. Sebab AJK susah hati nak bagi kat orang buat kerja. Sampai orang miskin dia kata tak ada. Balik awak. Habis dah. Padahal ada lagi. Dia nak bagi kat orang buat korban. Sebab kita main buat kerja, sebab kita duk fikir mau daging. Ada Allah bagilah, insya-Allah rezeki ada. Tak ada sudah lah. Bukan kita tak pernah makan daging. Cuba angkat tangan siapa bersamamu sini, rumah dia tirik 8 tahun tak makan daging. Cuba angkat tangan. Tak kan, semua okey kan, boleh kan. Daging yang ketang saya nak daging. Hampir market pergi beli RM28 daging ais kotak punya, Alama, Australia, kerbau. Kerbau tu semua bukan lembu. Kerbau, buffalo, jamusun panggil bahasa Arab. Kalau nak beli RM36, RM38 ada. Hak baru sembelihnya RM38 ya. Korban ni dia, kita ni tumpang tui orang miskin ya. Kan kita punya. Kalau seekor lembu tu, satu bahagian pun tak sampai kat orang miskin, itu tak jadi korban. Tu saja, sembelih saja, sedekah saja gitu ya. Dia tak dapat pahala hak kita abang tadi berlembak-lembak tu, tak dapat. Depa punya. Ini depa punya. Biar dia dapat macam mana, biar dia. Dengan kita ni tumpang ya. Ada tak ada sudah lah. Pasal daging terajang-terajang bakui semua. Pahai bang. Buat teruk kan. Dia tak dapat daging, dia terajang bakui semua. Aku buat kerja pada tadi, daging tak dapat. Relax bang. Daging apa? Daging apa kita buat ni? Daging lembu je. Melainkan kita ni buat masak King Kong. Masjid Binjai tahun ni, insya-Allah pengurusi anak kita dalam perancangan, insya-Allah kalau tak ada apa, kita nak cuba bawa main King Kong pada UK. Ikat belakang ni tepi ni King Kong. Habis je jambat ni diterajang, kereta-kereta lalu semua 3-4 kereta dia pijak lah. Habis main Astro Awani, Berita, Cosmo, Online, Malaysia Kini, Malaysia dah apa-apa semua main untuk buat live. Kalau Singapura ada konsert Coldplay, kita ada juga King Kong untuk buat korban. Ramai orang main. Semua orang kampung, orang luar daripada Sabah, Sarawak main, semua orang dapat daging King Kong seorang sikit. Kita duduk di Binjai, kita tak dapat. Bara tu. Aku nak rasa kot daging King Kong. Hang terajang bakui ada kat lah point hang terajang. Orang pun tak kata apa lah. Dia ni duk main masjid dia tiari ikut, takkan dia tak dapat. Orang marah. Daging lembu ya. Dia buat teruk sebab apa? Susah sangat. Kita lah free ni. Saya beritahu tuan-tuan, ada masjid akan bagi. Masjid pun nak ambil banyak-banyak, mereka nak simpan. Buat apa? Mereka minta larat, mereka bagi ke orang ya. Ada orang bagi, tak ada sudah. Jangan disebabkan daging kita jadi tak cakap, merajuk, tak main masjid, tak main surah apa semua. Jangan buat panggil gitu. InsyaAllah ada kita bagi. Cuma kita jangan main untuk daging. Jangan ambil, yang lebih teruk jangan ambil daging. Walaupun kita bahagian bungkus, kita duk bungkus sekilo, kita tak boleh ambil. Walaupun kita masuk panggu, tunggu saat AJK akan bahagi untuk kita. Jangan ambil apa-apa barang. Mau minta. Hang nak ekor sebab apa? Sebab dantu saya ni mengandung, dia teringin sangat nak makan. Boleh bagi tahu kat pengurusi bahagian pengurusan korban. Dia akan tanya kat 7 orang pemilik lembu tadi tu, ekor tu hangpa mau tak mau. Ni abang kita ni, menantu pertama dia ni teringin sangat nak makan sup ekor lembu. Jadi macam mana 7 orang ni hangpa setuju tak kita nak bagi kat dia? Dia kata boleh tak, saya nak sikit sebab saya pun teringin nak makan. Okey tak apa, kita ambil sikit, bagi kat hang sikit, bagi kat dia sikit. Abang dia nak rasa gitu. Boleh, minta elok-elok orang bagilah tuan-tuan. Jangan marah semua orang. Kerana itu sebahagian termasuk daripada adab kita bila kita buat korban. Dan juga tuan-tuan, saya nak apa, bila kita buat korban, saya selalu pesan macam-macam orang daripada kampung akan main.
Yang semayang, yang tak semayang, yang tatu, yang rambut pendek, yang rambut panjang, yang tak apa-apa. Maka kita sebagai ahli, bukan kata ahli datang kosong masjid, orang yang selalu main masjid surau, kita ni orang yang selalu main masjid surau, janganlah perli-perli orang bila orang main. Tak apalah tuan-tuan, main lah. Kawan tu main kat kita, dia main tanya, abang tandas kat mana? Kita kata kat dia, itulah masjid tak pernah main, tandas pun tak tahu kat mana. Main masa ada korban dia, bambu dia lah 3 kilo, dia tu kena maki. Dia nak pergi tandas ya, dia tak buat dosa apa pun. Sebab dia tak main masjid, kita marah dia. Kita pun bukan bagusnya orang, kita pun baru celah-celah ni yang main. Dulu kita kat mana? Sama lah tu, Allah bagi hidayah kita main. Jangan pandang rendah kat orang, jangan hina orang. Panggil orang main sama semua tak apa, ceria, muka baik, seronok. Biar tunjuk kita akhlak orang main masjid ni. Kita bukanlah anti pada orang. Dia pakai selok pendek, tuan-tuan, dia selok pendek atas pada lutut, dia nak turun bawah pada lutut tu, dia tak akan ambil masa yang panjang. Seminit dia boleh tukar seluar dah. Tapi yang lebih mahal daripada tu, kita beli hati dia, kita muliakan dia, kita baik dengan dia. Maka dia akan jadi ahli masjid, ahli surau. Sebab dia tengok perangai kita baik. AJK tak marah aku pun aku pakai seluar pendek. Rambut aku macam kena racun rumput, kalau koko macam gila macam ni, AJK tak marah aku pun. Baguslah masjid ni. Dia akan seronok, dia akan main malam masjid, dia akan cari kita sebab kita baik dengan dia. Masa tu kita cakap dia, masjid kita ada kuliah, dia amailah, bawa kawan-kawan. Dia tak rasa jauh sangat dengan kita. Maka hargai semua orang yang mai tolong korban. Jangan cerca, jangan marah, jangan perli, jangan maki mereka. Doakan kebaikan banyak untuk mereka. Dan jangan tinggal sembahyang zuhur. Ramai orang buat korban dan dia rasa zuhur tu tak penting, sebab dia dah korban banyak dah. Tuhan tak marah dah, Tuhan tak kira kot. Takkan Tuhan nak marah juga. Agak-agak lah Tuhan, aku dah lapar ekor kot sembelih, aku duk lapar pada pagi tadi kot. Takkan sembahyang zuhur kira pula. Alah Tuhan, dia ingat Tuhan jiran dia kot. Tak boleh. Tuhan bukan pak menekang. Sembahyang dia wajib, korban dia sunat. Maka utamakan yang wajib daripada yang sunat. Maksud saya, korban tak apa, jangan tinggal sembahyang. Sedih tengok kadang-kadang orang tu sembahyang zuhur, dia duk gelap menyembang kat belakang, kat situ, dekat situ, dekat situ, tak sembahyang. Kita kan tak sembahyang, saya tak sembahyang, badan busuk lah apa alasan. Bawa lah main masjid, kain apa semua ni supaya kita dapat sembahyang. Kerana korban tu dia lebih antara benda yang besar. Dan satu lagi juga saya nak ingat, kalau tuan-tuan ada hutang, jumlah lebih kurang macam korban, utamakan hutang pada korban. Korban sunat muakkad, bayar hutang hukum dia wajib. Ada duit 500, ada duit 700, hutang ke orang 400, hang settle hutang dia tu dulu. Saya tinggal sikit ya ustaz, saya tak boleh buat korban. Hang tak cukup 800, hang buat korban luar negara ke apa ke, janji hang korban tu jadi nombor 2 lah. Bayar hutang tu lebih utama. Melainkan kita bayar hutang kereta, hutang motor, hutang rumah, memang setiap bulan dia akan potong daripada bank, itu tak apa. Ini maksud saya tambahan yang kita ada, amount tu kita boleh bayar. Kalau bahasa kasar, jangan duk gatal pergi buat korban, tapi dalam masa yang sama orang lain tersiksa sebab hang tak bayar kat dia. Hang nak buat benda menyeronokkan orang, bagi orang makan, kawan tu duduk menangis tiap-tiap hari, duit dia 700 yang tak banyak kat dia, dia nak beli susu anak tak ada, dia dengan kerja tak ada dan sebagainya. Itu prioriti atau aulawiyat, keutamaan yang tak pandai lah macam tu. Jadi kesimpulan saya nak apa? Tuan-tuan tolong fikir apa yang kita boleh agar kita jangan tak masuk panggung korban tahun ni. Ada duit tu bukan ada, insya-Allah balik cari. Semua duit kita bagi tu Allah ganti kita balik. Jangan risau dan jangan takut. Jadi kita akan berhenti sini dulu insya-Allah. Dan kuliah subuh kita Sabtu nak main ni ada kuliah subuh. Ada seorang sebelum AJK habaq kat saya minggu lepas, ada orang wakaf kat saya duit sama jumlah macam tu juga. Sebelum tu maknanya
Sebelum BJK beritahu, saya dah ada satu manusia minggu lepas macam ni, masa saya habang kat tuan-tuan, dia mai bagi kat saya duit untuk saya wakaf pada tuan-tuan, satu jumlah lah. Jadi hari Sabtu ni tuan-tuan mai pagi, saya bawa main kitab. Kitab tu telah diwakafkan, jumlahnya 30 kitab lah. Lebih pada tu kalau tuan-tuan nak, mungkin ada lagi lah, siapa-siapa budiman yang nak wakafkan lagi boleh. Tapi pagi tuan-tuan mai lah, dan tuan-tuan ambil kitab, mai lah selalu, jangan ambil satu pintu telena kat rumah pula. Macam tu. Okey, nanti kita jumpa pula pada hari Sabtu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulih ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.